pesakit-pesakit TBQ di luar sana. Saya ingin berkongsi pengalaman ujian hidup saya. Okey. Sebelum saya mengikuti Pusat Rawatan Islam Terapi Berquran, saya rasa macam dah nak putus asa dengan penyakit yang saya hadapi. Saya tak tahu hari tujuh saya macam dah buntu. Ada penyakit saya tak tahu nak buat apa-apa dah. Lepas saya mengikuti selalu live Ustaz dan mengamalkan amalan-amalan yang Ustaz ajar di setiap live, alhamdulillah perubahan dalam diri saya mengamalkan amalan-amalan memang sangat besar. Sakit-sakit badan semakin kurang. Kalau nak sembuh tu memang akan masa lah. Kepada pesakit-pesakit TBQ dan follow-follow TBQ yang sedang sakit, jangan putus asa, don't give up. Allah turunkan penyakit mesti ada penawarnya. Allah tak uji hambanya selain hambanya mampu. Allah sayang sebab tu Allah bagi ujian kepada kita. Allah bagi ujian bukan tanda Allah benci. Tapi Allah sakit, ingat 3 perkara: doa, usaha, tawakal. Tu je. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton Facebook Pusat Rawatan Islam Terapi Bil-Quran yang saya hormati lagi saya kasihi sekalian. Apa khabar semua pada malam ini tuan-tuan? Si mana yang telah kita janjikan pada malam ini cukup istimewa, yang mana bintitan daripada bahagian bulan lepas, perkongsian daripada Al-Fadhil Datuk Ustaz Kazim Ilyas. Tapi sebelum saya menjemput Al-Fadhil Datuk Ustaz Kazim Ilyas untuk bersama dengan kami, saya minta kerjasama daripada anda semua tuan-tuan, kerana kita ada lagi 50 minit saja, okey? Kerana live pada hari ini akan tamat jam 10. Jadi saya minta tolong kongsi dan sharekan live ini sebanyak mungkin agar manfaat kepada mereka yang memerlukan tuan-tuan. Kerana tajuk pada malam ini adalah tajuk yang diminta oleh anda semua, iaitu kekejaman, kezaliman, sihir rumah tangga. Jadi tanpa membuang masa, saya menjemput Al-Fadhil Datuk Ustaz Kazim Ilyas. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa khabar Ustaz pada malam ini? Alhamdulillah, sihat Ustaz. Baik, alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi Ustaz, daripada live kita bulan lepas, ramai yang komen, ramai yang mesej, bahkan ada yang menangis beritahu saya, dia tak sangka Ustaz Kazim lalui ujian yang begitu teruk sekali. Dia kata dia pun tak pernah keluar jarum daripada perut, sampai sakit kena belah perut dan sebagainya Ustaz. Jadi mudah-mudahan Allah beri kesihatan kepada Ustaz. Jadi Ustaz, tajuk pada malam ini iaitu kezaliman sihir rumah tangga ni Ustaz. Kerana ramai pesakit kita kan Ustaz, bila dia datang ke pusat rawatan, dia kata orang tak percaya yang rumah tangga dia ini sebenarnya kena buat orang. Orang tak percaya. Bahkan mertua dia, keluarga dia kata, kau ni tak betul lah, kau ni tak pandai jaga suami. Itu sebab suami kau cari lain dan sebagainya.
Tapi dia kata tidak, saya jaga baik tapi suami tengok saya jadi benci tanpa sebab. Sampailah dia datang ke pusat rawatan, dia dapatkan perubatan, baru dia tahu rupanya dia ni kena sihir pemisah. Jadi Ustaz, soalan pertama, dalam Islam ada ke sihir yang dikatakan mampu memisahkan suami isteri? Dan kalau ya, apa punca mereka disihir sampai bercerai-berai? Ustaz, dipersilakan untuk yang pertama ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih Ustaz Arman. Terima kasih pada semua penonton-penonton yang dirahmati. Mudah-mudahan kita pada malam ini insya-Allah berada di dalam majlis ilmu, ada manfaat untuk kita bersama. Baik, terima kasih kepada yang menyoal tadi. Allah Ta'ala menyebut tentang sihir ini di dalam Al-Quran. Rasulullah SAW menyebut tentang sihir di dalam hadis baginda, dia termasuk di dalam dosa-dosa besar, Al-Kabair, dosa-dosa besar, iaitu orang yang mengamalkan sihir. Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran bahawa sihir itu diajar oleh syaitan. Allah Ta'ala sebut adalah sihir yang paling awal, di antara yang terawal yang diajar oleh syaitan. Ialah sihir yang dipanggil sebagai tafriq ataupun sihir pemisah. Sebagaimana yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran, di dalam suratul Baqarah, ma yufarriqu bainal mar'i wa zawji. Bagaimana nak memisahkan di antara dua suami isteri. Kita balik buka kepada surah Al-Baqarah, kisah tentang Nabi Sulaiman. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Allah Ta'ala sebut di situ bahawa Nabi Sulaiman bukanlah yang mengajar sihir. Sebaliknya yang mengajar manusia akan sihir ialah syaitan. Dan di antara amalan ataupun ajaran sihir yang awal-awal dilakukan oleh syaitan kepada manusia ialah ma yufarriqu bainal mar'i wa zawj. Bagaimana nak memisahkan di antara dua suami isteri. Jadi kalau ada di kalangan kita yang tidak percaya bahawa adanya sihir, wujudnya sihir, maka hukumnya adalah kufur. Kafir kita. Sebab sihir itu memang wujud. Disebutkan dalam Quran, adanya ajaran sihir. Jadi kalau ada orang kata, mana ada ini semua karut, engkau yang karut. Engkau tu yang karut. Sebab engkau tak percaya pada Quran. Yang salah ialah mengamalkan sihir. Atau belajar untuk diamalkan sihir. Yang tu yang salah. Percaya wujudnya sihir itu, mesti percaya. Jangan kita kata tak ada kot. Siapa nak dengki kat saya, siapa nak iri hati kat saya. Jangan cakap macam itu. Sihir ni, dia nak berlaku, dia berlaku. Dia nak berlaku kepada kita, boleh berlaku kepada kita. Tambah kita ni kalau ada musuh ke, orang tak suka kepada kita ke, dia mesti boleh berlaku. Sebab manusia ni, hati dia busuk, hati dia jahat, hati dia tak elok. Macam-macam benda berpunca daripada hati. Bila hati itu rosak, rosak seluruh tubuh. Salah satunya ialah berpunca daripada hasad dengki, daripada marah, daripada dendam. Maka jadilah perkara-perkara yang disebut sebagai sihir tadi. Tuan-tuan sidang penonton yang saya hormati. Di dalam Al-Quran tadi, Allah Ta'ala menyebutkan tentang sihir yang memisahkan pasangan suami isteri. Saya pernah berjumpa dengan banyak kes bagaimana sihir pemisah ini berlaku di dalam rumah tangga. Antaranya yang saya jumpa ialah bagaimana seorang suami dan isteri tidak dapat melakukan apa-apa hubungan selepas perkahwinan. Tak boleh nak buat apa-apa. Yang mana faham tu faham, tak faham sudah. Jadi bukan tak ada keinginan, ada keinginan. Tapi tak boleh buat apa-apa.
Ada satu kes. Yang kedua, si perempuan itu didatangi darah setiap hari, setiap saat, setiap masa keluar darah. Sampai suami pun rasa tak mau, rasa apa tak. Ini sihir. Belum masuk lagi benci. Dia tengok muka lelaki dia, dia menyampah. Tak tahu, Tuhan saja yang tahu macam mana menyampahnya dia pada lelaki dia. Dan si suami pun tengok muka isteri itu meluat. Busuk. Dia kata, duduk sebelah lelaki saya busuk. Tak suka. Dia terajang lelaki dia keluar bilik. Busuk, kata dia. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, kenapa berlakunya sihir pemisah ini? Yang dulu masa bercinta hari itu, macam berlangkah. Masa bercinta hari itu, anja, darling, B, apa yang tak terbit? Awak, baby, apa yang tak terbit? Aduh. Kalau perempuan, laki-laki, panggil dekat isteri dia, baby, baby, manis ke tuan-tuan? Baru ni, tadi ada orang beritahu dia ni kerja dekat satu klinik. Dia kata ustaz yang banyak datang ke klinik dia sekarang ni, orang badan sadar, handsome, tegak-tegak datang berdua. Dia orang ni sama-sama dia orang panggil baby, baby, buat duit, sikit duit. Dia panggil laki dengan laki tu panggil baby. Aduh, geram no dengar sekarang tuan. Lain macam hari ni, laki sama laki pula tuan. Baik, jadi waktu bercinta hari itu bukan main dahsyat lagi. Bagai tak boleh berpisah dah, isi dan kuku dah. Punya hebatnya. Tetapi selepas berlaku perkahwinan, lain pula jadi dia. Lain jadi dia tuan-tuan. Yang ni insya-Allah kita akan baca, kita akan belajar malam ni bersama dengan Ustaz Herman. Dia orang yang alim dalam bidang perubatan. InsyaAllah, mudah-mudahan kita dapat banyak manfaat. Puncanya apa? Antara yang selalu berlaku ialah sebab minang ditolak. Tiba-tiba orang lain minang, dapat, dia mula dengki. Yang kedua, bekas suami atau bekas isteri dendam. Bila dia tahu madu dia, bila dia tahu bekas suami dia, janda dia, bekas suami dia kahwin lain, jadi dia marah. Yang ketiga, madu sama madu, pelagah, masing-masing jumpa pawang untuk dukun semua, bagi pisah dengan laki, supaya dia seorang saja yang boleh ambil suami itu, tak nak kongsi-kongsi. Yang keempat, mak sendiri atau mertua yang berusaha memisahkan menantu dan anak dia. Atas tak berkenan, atas ada calon lain dan sebagainya. Yang kelima, kerana adanya perasaan dendam daripada musuh-musuh, sama ada musuh tu yang nampak atau musuh yang tidak diketahui. Dan yang seterusnya tuan-tuan, kadang-kadang jadinya perkara ini disebabkan adanya gangguan makhluk halus, jin, syaitan, yang mana ada kes yang saya jumpa. Si jin tadi tuan-tuan jatuh cinta dengan isteri dia, berkenan dengan isteri dia, dan dia mengacau, mengganggu ketenteraman, keharmonian rumah tangga mereka ni. Jadi ini tuan-tuan di antara sebab-sebab kenapa berlakunya kes yang disebut sebagai sihir, tafriq ataupun ma yufarriqu bainal mar'i wa zawjih, yang kita kena selalu beringat, kena selalu awasi. Insya-Allah mudah-mudahan sihir tafriq ini tidak berlaku kepada kita ustaz. Wallahu a'lam. Insya-Allah. Jadi ustaz, ada pesakit ustaz yang doktor pun tak tahu 18 tahun berumah tangga, isteri tu masih anak dara ustaz. Ya. Ada betul. orang kata, ya betul. Tapi ada kes gitu. Ada kes gitu. Bila kita bacakan Quran, muntah, terbelahak dan sebagainya, walaupun ada keinginan, tetapi tak boleh nak bersama. Kan disebabkan kerana sihir, kerana ialah
sihir di atas sebab-sebab yang nanti kita akan bincangkan lah Ustaz. Dan ada pula Ustaz, walaupun dah berumah tangga, tiba-tiba kena sihir, minta maaf, suami tak boleh jumpa alat kemaluan satu sama lain. Ya. Benda ni macam tak masuk akal. Boleh ke hilang benda tu? Tapi Ustaz, dalam pengalaman Ustaz, ada tak kes-kes yang mana gitu Ustaz? Ya, banyak Ustaz. Satu kes yang kita terpaksa pergi dekat dengan sawah padi. Sebab kita dapat buat rawatan semua, kita sampai kat tempat sawah padi, rupanya dia tutup saluran air yang masuk dalam sawah padi tu, dia tutup saluran tu. Jadi dia dia tanam satu benda di situ Ustaz. Masya Allah. Dia tanam satu benda di situ dan si suami yang macam Ustaz cakap tadi tak jumpa. Dia tak jumpa, dia tak boleh buat apa Ustaz. Orang rasa macam tak logik. Boleh ke benda tu hilang? Benda yang memang tak masuk akal. Nama pun sihir. Sihir ialah benda yang mencari adat. Sihir ialah benda yang menyalahi adat. Benda yang luar biasa. Itulah makna sihir. Jadi sebab ada orang kata, mana mau je, takkan aku buta ke apa ke. Sebab kau tak belajar benda yang menyalahi adat. Bila kita belajar, benda yang menyalahi adat itu ada 5. Sihir, ma'unah, karamah, irhas dan mu'jizat. Jadi sihir ni paling rendah sekali, paling jahat sekali sihir lah. Perkara-perkara luar biasa yang dipelajari, yang boleh menjadikan satu benda yang mencari kebiasaan. Yang luar daripada kebiasaan. Jadi bila kita buat rawatan, rupanya mereka tanam dekat saluran bendang tadi, yang tutup terus, air tak boleh masuk, air tak boleh keluar daripada saluran sawah padi tadi. Bila kita cabut, kita buat rawatan, saya rasa anak sekarang ni dah masuk 3 ke 4 orang lah. Alhamdulillah tuan-tuan. Dan mereka hampir bercerai. Dalam 6 bulan bergaduh siang malam, hampir bercerai. Ya, sebab yang ni menyalahkan yang ini, yang itu menyalahkan ini, mak mentua, bapak mentua pula campur tangan. Jadi alhamdulillah kita nampak benda ini ada satu gangguan lain yang mengganggu mereka. Yang kedua yang berlaku di dalam sihir ini ialah si suami langsung tidak berkeupayaan. Sedangkan dia tu orang yang muda, tegak semua, tapi bila berhadapan dengan si isteri dia langsung gerimis di lautan, yang begitulah bandingan dia itu. Jenuh pergi ke hospital buat rawatan, mengurut sana, mengurut sini, tak boleh juga. Sampai isteri ni pun dah tak tahan, isteri pun dah nak minta cerai. Dia kata, apa maknanya aku kahwin dengan engkau tak berdaya maju. Engkau hanya boleh smart tag saja, touch and go saja, kemudian tak boleh buat apa. Jadi ini tuan-tuan, bentuk-bentuk bagaimana yang berlakunya sihir pemisah rumah tangga daripada segi hubungan suami isteri. Kita tak baca lagi sihir pemisah rumah tangga dalam benda yang lain. Yang bila dia tengok muka isteri dia, dia bayangkan dia nampak macam orang tua. Ya, muka yang menakutkan, nenek kebayan, mana pula engkau ni. Jadi dia tak jadi ada selera, dia tak suka. Dia menyampah, dia tak mau balik ke rumah, dia tak mau balik, isteri yang mau makan, dia tak mau. Malah dia timbulkan satu perasaan. Apa yang isteri bagi makan, apa yang suami isteri bagi minum, apa yang dijamu tu, dia kata apa? Ini semua nak sihirkan aku. Engkau ni semua nak guna-gunakan aku. Langsung tak disentuhnya barang makanan yang dibuat oleh si isteri tadi. Dia memang timbulkan satu perasaan benci sungguh. Jadi tak nak sentuh, tak nak disentuh, tak nak tidur sekali, tak nak makan apa yang disediakan oleh si isteri tadi. Itu bentuk gambaran lain daripada satu sudut sihir permisah ini tuan-tuan. Jadi kalau kita berlaku krisis rumah tangga sekarang, dalam rumah tangga kita sekarang ni ada krisis, jangan cepat sangat bercakap tentang cerai, jangan cakap sangat soalan nak berpisah dan sebagainya. Saya kalau tengok ada orang datang jumpa saya Ustaz, minta pendapat, minta nasihat, minta apa semua, selalu saya kata, akak, abang, cubalah cari pengamal perubatan Islam, buat rawatan. Saya rasa yang tu pergi buat dulu. Sebab asal datang je, tambah zaman sekarang ni saya lihat
orang-orang muda yang kahwin umur 24, 25, 26 ni saya nampak macam baran. Saya nampak macam kalau kau tak nak pada aku, sudah ramai lagi nak pada aku. Dia jenis budaya macam itu. Aku pun menyesal nikah dengan kau tu. Kita pula duduk tengah-tengah begini, duduk ratib tengok dia orang. Jadi dah kalau orang dulu nak sebut cerai ni cukup takut. Tapi saya takut hari ni generasi kita mudah minta cerai dan mudah melafazkan cerai. Tak ada sayang-sayang, tak ada fikir panjang. Jadi saya kata mungkin ada unsur-unsur lain, unsur-unsur mistik yang lain, gangguan-gangguan yang lain. Jadi bila kita buat rawatan, insya-Allah cuba dulu mandi dulu. Saya selalu kata cuba mandi hujan untuk menghilangkan gangguan syaitan. Wa yudhhiba ankum rijz syaitan. Allah Taala sebut dalam Quran kan, hujan itu menghilangkan gangguan syaitan. Betul-betul Allah Taala sebut di dalam Al-Quran. Jelas sejelas-jelasnya bahawa hujan itu sangat memberi manfaat. Liyarbita ala qulubikum wa yuthabbita bihil aqdam. Hujan itu menjadikan hati kamu teguh dan menjadikan kamu ni teguh kedudukan kamu, kuat kedudukan kamu. Jadi Allah sebut 4 keistimewaan hujan untuk membersihkan kamu, untuk jadi bersih kamu. Waliyarbita ala qulubikum, menjadikan hati kamu kuat, teguh, rapat. Wa yuthabbita bihil aqdam, dan menjadikan kedudukan pendirian kita, tempat berdiri kita ni kuat, daripada saraf kita sampailah kedudukan kita. Termasuklah liyuzhiba ankum rijzasy syaitan, kata Allah, hujan ini menghilangkan gangguan-gangguan syaitan. Cuma saya takut sekarang ini tuan-tuan yang saya hormati, apabila orang mengatakan bahawa dengan mandi hujan engkau boleh dapat penyakit, engkau akan dapat sel semua, engkau akan dapat demam, engkau akan dapat asid apa semua. Akhirnya hujan adalah benda yang ditakuti sekarang ini, benda yang tak nak. Sedangkan beberapa ayat di dalam Quran menceritakan tentang keistimewaan mandi hujan. Selepas beberapa minit hujan itu turun, kita boleh mandi, tuan-tuan yang saya hormati. Jadi kalau berlaku sesuatu krisis, kenapa aku rasa benci? Kenapa aku rasa meluat? Kenapa aku ni tak seronok? Kenapa ini tuan-tuan? Salah satunya, tolonglah jumpa dengan perawat Islam, perawatan perubatan Islam. Insya-Allah mudah-mudahan kebencian kita janganlah sampai merosakkan rumah tangga kita dan dapat kita merawat sihir-sihir itu, insya-Allah. InsyaAllah. Jadi Ustaz, saya nak tunjukkan beberapa gambar saja. Dan ini kali kita tak untuk tunjukkan beberapa gambar. Kalau mereka yang masih skeptik, masih lagi fikir bahawasanya benda ni masih tak ada, cuba tengok gambar-gambar ini tuan-tuan, gambar-gambar yang kita dapat, gambar-gambar pesakit. Ini merupakan salah satu daripada buhur sihir. Salah satu daripada ikatan-ikatan yang dilakukan sihir, bahan-bahan sihir tuan-tuan. Ini gambar-gambar pesakit, gambar-gambar mangsa. Kadang-kadang bukan setakat suami isteri, tapi anak juga Ustaz. Kan? Ini semua bukan benda-benda yang kita buat, memang kita dapat. Dan kadang-kadang kita jumpa barang-barang yang dalamnya nak akan mati, nak akan bercerai dan sebagainya yang ditanam di depan rumah dan sebagainya. Ini yang saya dah ceritakan yang minggu lepas. Kan? Jadi tuan-tuan dihormati sekalian, sihir ini masih lagi berleluasa Ustaz. Bahkan zaman sekarang, jangan terkejut. Nak dapat sihir ni, online aja. Beli aja online. Kan? Kalau kat Singapura, saya cabar diorang cari di Carousel. Ayat pengasih, ayat untuk nak ceraikan suami isteri. Boleh dapat $50 je Ustaz. Mudahnya. Benda-benda yang ditanam di depan rumah. Lalu gambar-gambar yang anda tengok ni adalah gambar-gambar mangsa sihir. Yang mana mereka nak pisahkan suami dan isteri tuan-tuan. Jadi Ustaz, soalan kita, kalaulah keluarga ini, pasangan ini terkena sihir pemisah, apa cara terbaik untuk mereka nak merawat selain daripada pergi jumpa pusat-pusat rawatan, jumpa ustaz-ustaz, Pak Imam, Tuan Haji dan sebagainya, tapi kaedah untuk nak merawat diri mereka sendiri Ustaz. Mungkin Ustaz boleh kongsikan, insya-Allah. Baik, terima kasih Ustaz. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ini saya nak tunjuk pada tuan-tuan. Cuba tengok betul-betul. Tengok betul-betul. Nampak tak? Ustaz nampak Ustaz? Nampak? Itu paku Buluh paku dengan paku. Dengan apa, dawai. Oh, dawai, okey. Itu dawai yang bersimpul. Itu paku yang ditanam di pokok, dah berkarat dan dawai. Allah. Kat mana ni Ustaz? Ini di rumah saya ni. Allah. Rumah saya.
Astagfirullahaladzim. Jadi kalau ada orang kata sihir ni tak wujud, sihir ni penipu dan sebagainya, itu depan rumah saya. Dan saya tak bohong. InsyaAllah. Allah. Ya, ini betul. Tujuannya macam mana? apa Ustaz? Tujuannya untuk apa dia letak paku dengan dawai tu untuk apa? Tak tahu, Wallahualam. Mungkin dia nak menyedai kain dengan mak. Dia nak buat ampayang dengan mak. Jadi dan dia tanam tu, dia paku tu Ustaz, bukannya di pokok yang bahagian luar, yang paling luar sekali, dia pilih yang bahagian dalam sekali. Oh. Maknanya bukan niat yang baik, niat yang buruk. Jadi tuan-tuan, ini yang ada, ini yang Ustaz tunjuk, Ustaz Herman tunjuk tu, dia jumpa pada orang lain. Ini yang saya tunjuk pada tuan-tuan tu, yang saya jumpa minggu lepas Ustaz. Minggu lepas? Astagfirullah. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, ini yang dikatakan sihir. Jangan kita kata bahawa sihir ini tidak ada. Sihir itu ada. Sebab itu saya suka menyebutkan kepada kita, sihir pemisah tu apa tandanya. Di antara tandanya yang selalu kita belajar ialah wujudnya perasaan benci yang meluap-luap kepada si pasangan kita. Itu ni ada apakah tanda? Okey. Satu, tak tahu benci tu macam mana benci. Kalau boleh tak menyembang pun tak apa. Langsung tak berbual pun tak apa. Tak cakap lagi bagus. Sedangkan dulu baik sangat. Yang kedua, mimpi. Selalu bermimpi dengan benda yang busuk, benda yang buruk, benda yang tak elok. Ya, mimpi macam selalulah kita sebut mimpi menyusu budak, mendukung budak dan sebagainya. Yang ketiganya, apabila kita berbau busuk kepada pasangan kita. Ya, berbau busuk. Bukan setakat kita duduk sebelah dia pun kita tak suka. Dia balik tu pun bau dia kita dah tak suka. Ya, rasa meluat. Dan rasa kalau tak tidur dengan dia lagi bagus. Kemudian wujudnya dalam kehidupan kita berumah tangga ini, satu perasaan untuk mengingati orang lain. Duk terbayang orang lain. Duk terbayang malam, siang malam, duk teringat orang lain. Sampai kita ni sampai pada satu tahap, kita membayangkan suami kita tu lelaki lain. Ataupun isteri kita tu isteri perempuan lain. Sampai macam itu. Ini bentuk-bentuk sihir pembenci. Dan kalau suami itu kena sihir pembenci, maka tangan, kaki, mulut, serapah senang naik. Pukul apa semua ni senang. Sat lagi mai satu benda pula, sat lagi dia mai sayang pula. Mai peluk, cium, mai dakap pula. Macam tak ada apa-apa saja. Jadi apa yang perlu kita nak buat? Kalau kita berhadapan dengan tanda-tanda sihir pembenci selain daripada mendapatkan rawatan daripada pengamal perubatan Islam. Yang pertama sekali tuan-tuan, tolong sabar dulu. Tolong sabar dulu. Kadang-kadang suami isteri ni akak kena ingat, suami kita tak salah. Abang juga kena ingat, isteri kita tak salah. Ada orang luar yang cuba melaga-lagakan kita, ada orang luar yang cuba memisahkan kita. Bukan pasangan kita yang salah, bukan isteri kita yang salah, dah. Kena ingat yang tu. Jadi kalau kita tahu suami kita ni buat tindakan macam itu, di luar kewarasan dia, sabar banyak. Ada benda lain yang sedang mengganggunya. Ada benda lain yang sedang mengacau perasaan, jiwa dan sebagainya. Yang pertama, saya minta pada abang, minta pada akak, tolong sabar banyak-banyak. Yang kedua, di samping kita berjumpa tadi, kita rawat dulu. Saya suka sebut bahawa orang yang selalu sendawa angin, orang yang selalu mendapat kesukaran pada tidur malam ini juga di antara tanda-tanda orang yang diganggu sihir pemisah rumah tangga.
Ini tanda-tanda juga. Kadang-kadang duduk sendawa, oh, dia tu kenapa? Oh, malam-malam bergegar bumbung-bumbung. Apa hal ni, sendawa gila punya kuat ni. Ataupun dia punya angin dia, perut dia tu dengan angin bergelodak ni. Pergi ke hospital, doktor tak kata gastrik, doktor tak kata angin GERD, rupa-rupanya benda lain. Termasuklah juga tuan-tuan, kesukaran untuk tidur malam. Bila letak je kepala, ada gangguan, terus bangun. Letak je kepala di bantal, terus bangun. Jadi ini tuan-tuan, kita kena buat rawatan supaya rumah tangga kita ni harmoni. Kalau tidak tuan-tuan, huru-hara nanti. Nombor satu saya kata tadi, sabar. Selain daripada berjumpa dengan pengamal perubatan Islam tu, saya tak nak cerita tu, semua orang tahu. Yang kedua saya kata kena ada amalan kita sendiri. Amalan kita sendiri. Kadang-kadang kita kurang berzikir. Ya, sekarang kita boleh tengok dan kita boleh ikut macam-macam zikir sekarang. Zikir tuan-tuan, supaya benda tu tak boleh ganggu kita. Dan bila kita selalu membaca suratul Baqarah, insya-Allah bila kita selalu baca Al-Quran, khususnya suratul Baqarah, maka benda-benda kotor dalam rumah kita, insya-Allah dia akan terbit. Dia akan keluar. Kadang benda tu jatuh sendiri. Kadang benda tu kita jumpa. Orang jumpa. Jadi kalau boleh amalan yang tuan-tuan jangan tinggal, ialah membaca suratul Baqarah setiap hari. Ya, habiskanlah. Kalau tak boleh habis 2 juzuk lebih suratul Baqarah tu, habiskan satu juzuk. Ya, baca surah Al-Baqarah. Malam besok baca lagi. Dan yang ketiga, amalan yang paling senang yang tuan-tuan boleh buat ialah membaca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Tiap kali nak tidur, baca elok-elok, duduk menghadap ke arah kiblat, baca Bismillahirrahmanirrahim, tarik nafas lagi, hembus pelan-pelan, Bismillahirrahmanirrahim, tarik nafas, hembus pelan-pelan, Bismillahirrahmanirrahim, hembus pelan-pelan, tarik lagi, Bismillah, buang perlahan-lahan 21 kali. Kemudian tidurlah. Insya-Allah, mudah-mudahan 3 amalan ni paling senang untuk kita buat sebagai pendinding diri kita, selain daripada amalan-amalan lain yang tuan-tuan boleh rujuk kepada Ustaz Herman dari Pusat Terapi Bil Quran ni tuan-tuan. Insya-Allah. Ya, tuan-tuan jangan takut, tak ada apa-apa sihir pemisah ni. Insya-Allah, mudah-mudahan Allah pelihara kita. Ingat, kita adalah makhluk yang terbaik. Kita ni khalifah di muka bumi. Kita adalah ciptaan Allah yang paling baik, insan yang paling hebat, manusia yang paling baik sekali ciptaan dia. Ya, jadi kenapa yang kita nak susah hati, nak takut dan sebagainya? Boleh selesai insya-Allah dengan izin, ya, dengan kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz mute sekarang. Okey, minta maaf. Tuan-tuan, alhamdulillah Ustaz Kazim dah kasih kita 2 tips. Yang pertama, sabar, dan yang kedua, rawat diri sendiri tuan-tuan. Itu yang sebaik-baiknya. Kita rawat diri kita sendiri dengan baca surah Al-Baqarah, dengan zikir-zikir yang Nabi SAW ajar. Atau yang paling mudah sekali, baca apa? Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Jadi Ustaz, benting diri bagaimana pula Ustaz? Itu kalau yang dah kena sihir dan sebagainya, ya, kalau kita rawat. Tapi kalau kita nak pagar diri kita, benting keluarga kita daripada kena sihir dan sebagainya, apa yang harus kita buat Ustaz? Baik, alhamdulillah tuan-tuan yang saya hormati. Selalu orang cakap, kamu ni tak ada pendinding ni. Kamu ni tak ada benteng ni. Kamu ni lemah sangat ni. Kan kita bila orang sebut macam itu tuan-tuan, aduh, apa benda pagar aku nak buat lagi lah. Pagar aku dirubah, aku dah 6 kaki ni, tinggi dah tu kan. Banyak lah tuan-tuan. Itu pagar rumah kan. Itu pagar. Sebab itu kita kena belajar.
Saya rasa pelik bila ada satu orang dia kata sebenarnya tidak ada istilah perubatan Islam. Saya pun pelik lah tuan-tuan. Ada orang yang cakap macam tu. Tak ada istilah perubatan Islam. Itu macam mana cerita ni tuan-tuan? Islam bukan agama lengkap. Agama yang lengkap. Dan Allah suruh masuk ke dalam Islam keseluruhan dia. Udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Allah sebut masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhannya. Jadi maknanya Islam tu dah cukup semua dah. Kalau kita kata bahawa ada benda kita tak boleh bubuh nama Islam, perubatan Islam dan sebagainya, ubat-ubatan makanan sunnah tak boleh bubuh, saya pelik entah. Ya, hak Islam kita tak boleh guna. Hak Nabi ajar kita tak boleh pakai. Ajaran yang disuruh dalam agama kita kata tak ada dalam Islam. Tapi kalimah Allah yang begitu mulia pula, dengan senang-senang boleh pula kita lepaskan penggunaannya. Macam mana tuan-tuan? Saya rasa pelik tuan-tuan. Hari ni manusia ni, kalau kita sendiri tak bangga dengan Islam, tak bangga dengan ajaran Islam, siapa lagi nak bangga? Kalau kita tak nak beramal dengan amalan yang dibawa oleh Nabi, yang diajarkan dalam Quran, yang diajarkan oleh ulama-ulama muktabar, kenapa kita sendiri? Siapa lagi yang nak amalkan? Ya, saya duduk di sini tuan-tuan bukan setakat orang Islam yang datang jumpa saya. Orang bukan Islam pun datang. Orang bukan Islam pun datang. Semalam datang orang bukan Islam ni, bawa 5 botol air. Saya tanya nak buat apa ni tu? Okey, tolong baca doa. Anak saya sakit, anak kawan saya sakit, tolong baca doa. Tolong jampit. Bukan Islam tu tuan-tuan. Dia meminta sebab dia kata dia dah pergi berubat merata, dah hospital macam-macam, duduk sakit lagu tu. Serupalah kita pun. Ya, kita ada pakaian untuk melindungi kulit kita. Kita ada kopiah untuk memelihara kepala kita. Kita ada stokin untuk memelihara kaki kita. Selalu saya sebut tuan-tuan, di antara amalan yang kita selalu tinggalkan ialah memakai stokin waktu nak tidur. Main belasah je tidur. Okey, dulu orang tua-tua pesan basuh kaki dulu sebelum tidur. Tambah sikit lagi, pakai stokin. Bagus tuan-tuan pakai stokin ni. Baik, yang kedua, amalan yang paling senang sebagai benteng kita. Saya sebutkan pada tuan-tuan tadi tentang suratul Baqarah. Banyak orang datang dia kata, Ustaz, rumah saya banyak cicak. Rumah saya ni banyak lipas tikus. Kalau awak baca surah Al-Baqarah, bukan kata syaitan, iblis, jin tak boleh masuk. Binatang hak saya sebut pun tak ada. Sebab tu kita duk tengok rumah orang yang banyak cicak, banyak tikus berlari depan kaki dia, berlari bawah kucing dia. Kita naik gaya apa tikus banyak. Binatang yang kotor ni masuk tuan-tuan. Salah satunya sebab rumah kita tidak disenari dengan bacaan Al-Quran. Jadi tolong baca Al-Quran. Kita sekarang mudah baca Quran, boleh guna CD, pasang CD 24 jam. Tuan tidur, CD baca malam-malam. Tak apalah. Kurang-kurangnya daripada tak baca. Tapi lebih baik kita yang baca. Saya selalu mengamalkan Ustaz Herman membaca Al-Baqarah ataupun surah Yasin ni. Di rumah kita ni rumah 4 segi, kotak. Kan, rumah tak apa, kampung tersusun. Rumah lot 60, 70, lebih kurang macam tu lah rumah. Jadi dia ada 4 penjuru rumah. Belah sana, belah depan, belakang 2, depan 2. Rumah jenis stay kotak. Sana baca 1 penjuru, sini baca 1 penjuru, belakang penjuru 2. Ini amalan yang saya cakap ni Ustaz, yang saya Ustaz tak, minta maaf Ustaz, saya bukan mengajar Ustaz pula, Ustaz lagi alim daripada saya. Saya buat macam tu Ustaz. Untuk kita pagar rumah kita. Pagar diri kita. Okey, baca sana-sana 4 penjuru tu.
Kakak satu orang baca ataupun 4 orang baca setiap penjuru? 4 orang baca. Okey. Isteri sana, anak sini, kita sini, begitulah. Amalan dia. Kalau kita belum kahwin, saya syorkan panggillah anak-anak tahfiz, budak-budak yang betul bacaan dia bagus, yang bacaan dia tak. Jangan takut. Ada hari tu saya panggil dia, lari budak tu takut, dia pula takut tuan. Dia duduk kat bilik belakang, lari dia. Ini pun orang juga. Kalau kita baca benda tu, kalau ada benda-benda yang kita jumpa, misalnya bau dalam rumah tu, kita tak tahu apa benda bau, asal maghrib dia bau, asal bau je maghrib. Contohnya tak tahu nak bau busuk, bau bangkai, tak tahu. Lepas maghrib dia hilang. Ada. Jadi ini dia amalan yang kedua yang saya sebutkan tadi. Kalau jumpa bangkai depan rumah Ustaz? Yang tu bangkai, tak payah tak pernah bangkai. Kalau jumpa bangkai burung lah yang dah pecah lah, binatang lah. Saya selalu kalau kita jumpa benda-benda yang pelik-pelik, setakat bangkai yang orang yang Ustaz sebut tadi kan, hancur, kepala dia mai datang macam-macam Ustaz, air kencing lah apalah, saya selalu ambil cuka Ustaz. Okey. Cuka makan tu saya bacakan doa daripada surah Yasin tu, wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Saya akan simbah, saya akan baca dan siram. Berapa kali Ustaz baca tu? Sekali je? Saya tengok surah tu, tak silap saya ayat ke-9. Ayat ke-9. Berapa kali akan baca? Saya akan baca 9 kali. Oh, baca 9 kali. Okey. Kaedah yang saya buat Ustaz, minta maaf Ustaz, saya tak ada mengajar Ustaz, saya cuma tak ada, saya nak menuntut ilmu Ustaz. Silakan. Kalau ayat tu ayat Al-Quran Ustaz, saya akan baca sebanyak mana ayat itu. Kalau ayat itu ialah ayat ayat 9 kali, saya akan baca ulang 9 kali mengikut kaedah bacaan itu. Jadi saya suka ambil daripada ayat-ayat itu, baca mengikut berapa nombor atau bilangan ayat tadi, maka itulah jumlah yang saya baca kepada tu. Macam Ustaz sebut tadi, ada burung bangkai yang dilempar, yang kita jumpa kepalanya pecah, badannya pecah. Dulu ada orang yang baling air kencing satu botol dalam kawasan rumah saya, belum masuk orang taburkan lagi duit shilling dan sebagainya. Jadi kita akan tawarkan, orang Melayu kita sebut tawar, dengan selalu saya gunakan cuka makan tu Ustaz. Macam tadi yang gambar yang saya tunjuk tadi itu, kita simpan dengan cuka makan, insya-Allah. Mudah-mudahan benda tu tak ada mudarat kepada kita, tak ada ganggu kita, insya-Allah. Yang seterusnya amalan untuk memagar diri kita. Sebab kita ni selalu berjalan, masuk dalam rumah, kadang-kadang tengah-tengah malam, tak kira malam. Jadi kita buat peraturan pada anak kita, pada isteri kita, pada suami kita. Maghrib jangan keluar. Tutup segala tingkap semua, ataupun kalau nak balik jangan pada waktu maghrib. Ini tolong, kadang-kadang main bola waktu maghrib, siram pokok waktu maghrib, masa itulah nak sapu sampah waktu maghrib, nak akad kain waktu maghrib. Benda-benda ini yang kadang-kadang kita tak perasan, yang Nabi suruh tutup tingkap, tutup pintu semua. Kadang-kadang kita biarkan benda-benda itu berlaku. Anak-anak kita kadang-kadang lepak depan rumah, depan pintu pagar, depan gate semua dengan kawan-kawan, lepak sampai pukul 8, sampai 7.45 lagi. Benda ni yang kita tak mahu tuan-tuan adanya di dalam keluarga kita, melakukan perkara-perkara yang tak elok. Tambah-tambah kalau dalam rumah tangga gitu, yang anak perempuan pula umur 12 tahun, 13 tahun tu pakai seluar pendek dalam rumah, pakai t-shirt, pakai singlet. Ini semuanya tuan-tuan perkara-perkara yang tak manis. Walaupun tak salah lah duduk dalam bilik, tapi tak manis tuan-tuan. Jadi tolonglah, saya harap pada tuan-tuan, selain daripada bacaan Quran tadi, adab dan kita punya saksiah di dalam keluarga kita juga kena jaga. Selain daripada kita bersolat berjamaah ni, kadang-kadang orang tinggalkan benda ni. Azan pun tak pernah dalam rumah. Baik, balik kepada tentang sihir pemisah tadi. Saya selalu dipesan tentang makanan. Sebab saya ni daripada berpuluh-puluh tahun dah berceramah dan sebagainya.
Antara benda yang dipesan kepada saya ialah soal makanan. Soal bercakap dengan orang. Saya sebagai orang lelaki, penceramah lelaki, bila bercakap dengan orang, bila berhadapan dengan orang perempuan, jaga. Kita memang kita nak layan, kalau boleh semua nak layan semua orang Ustaz. Tapi setengah orang bila silap dia faham, dia perasan kot lain. Yang ni, yang kita duk salahkan orang. Orang tu nak kat aku, orang tu dengki kat kamu dulu yang buat. Suami tu dulu kadang-kadang memberi pengharapan. Seolah-olah memberikan pengharapan pada dia. Dan bila dia tu tahu yang kita ni saja main-main dengan dia, saja je, maka datang kebencian. Begitu juga saya pernah jumpa yang kes sihir pemisah ni berlaku sebab isteri nak test market. Nak tengok dia nak tengok dia ada saham ke lagi tidak. Allah. Dia tak ada niat nak curang pada suami dia tak ada niat. Tapi dia nak tengok dia dah kahwin, anak 3-4 orang. Dia nak tengok kalau dia mengorat laki-laki, ada tak laki-laki yang macam minat dekat dia, yang dia ada. Dia jadi satu kebanggaan. Dia jadi satu kebanggaan walaupun dia isteri orang, badan dah tukar sikit shape dia tu, tetapi dia masih lagi dapat menarik laki-laki sampai laki-laki tergila-gila pada dia. Maka ini pun salah satu terjadinya sihir. Terjadinya sihir benda macam itu, tuan-tuan. Kita selalu duk salahkan orang yang dengki pada aku. Tak. Kadang-kadang bukan dengki. Kadang-kadang sebab orang tu marah pada kita. Kau dulu aku tak ada apa-apa dengan kau tiap-tiap hari bagi bunga kat aku, tiap-tiap hari ajak aku makan, tiap-tiap hari bagi ucapan selamat pagi, assalamualaikum, buat apa tu, selamat malam, hai. Lama-lama kawan tu minat. Bila dia minat, rupa-rupanya dia tahu yang kita ni hanya nak test market untuk dia. Nak tengok kita ni saham masih valid ke, masih ada value lagi ke tidak. Maka jadilah benda-benda ini, tuan-tuan. Jadi amalan kita juga, selain daripada yang saya sebutkan tadi, amalan pada kita ialah tolong jaga penampilan kita. Tolong cara bercakap dengan orang tu tolong jaga. Tolong kawal macam mana kita berhadapan dengan orang. Jangan daripada body language kita, daripada cara bercakap kita, cara itu semua tu menimbulkan syok pada orang lain. Perasan pada orang lain. Kita dah main perasaan orang lain. Ini tuan-tuan, benda tu punca daripada diri kita sendiri. Yang kadang-kadang kita tak nampak, kita salahkan orang lain. Sebab tu saya pegang pada diri saya sendiri sebagai seorang penceramah. Bila berhadapan dengan macam-macam jenis manusia, saya kontrol. Saya kontrol. Sebab tu Ustaz, kadang-kadang nombor ni dalam setahun 3-4 kali saya tukar nombor Ustaz. Saya akan jaga betul-betul supaya benda itu tak jadi benda yang kita tak nak di kemudian hari Ustaz. Ya. Betul. Sebab ada juga ramai kawan-kawan kita yang kadang-kadang ialah melayan pesakit-pesakit, melayan perempuan-perempuan ni semua sampai kan menjadi timbulkan fitnah. Bila dia dah kasih harapan ke orang tu sakit hati bila dia tahu dia setakat dipermainkan, bila kena sihir, dan dia nak salahkan siapa. Jadi tuan-tuan dihormati sekalian, tadi Ustaz Kazim kata buka ayat Quran, baca ayat Quran. Kalau anda yang tak boleh nak baca ayat Quran kan, mungkin ada yang baru belajar Iqra buku 1, buku 2 Ustaz. Ramai pesakit kita ni. Jadi jangan putus asa, kita di Terapi Bil Quran Ustaz ada sediakan di YouTube ayat-ayat ruqyah yang kita baca dengan niat untuk kesembuhan. Ini bukan kita ambil download waktu sembahyang tarawih, ini kita baca sendiri. Ada Imam Hafiz yang kita minta baca, sahabat kita perawat tu. Anda boleh hanya pergi ke YouTube kami di TBQ Media dan cari ni ayat ruqyah, ada khutbah jin, ada ayat azab dan juga ada azan. Jadi dengarkan saja. Cara je senang. Duduk, pejam mata dan hayati bacaan ayat-ayat ruqyah tu Ustaz. Dan ramai pesakit Ustaz, bila kita suruh pejam mata, dengar saja ayat ruqyah itu, dah ada reaksi, dah menggigil, ada yang muntah. Itu kaedah. Kita nak kalau boleh anda setiap hari dengar ayat ruqyah. Jadi Ustaz, soalan yang akhir ni Ustaz. Kita dah bincang tadi pasal orang yang sihir disebabkan dengki, iri hati, kita mainkan perasaan orang. Tapi ada satu ni Ustaz, kes yang kita tengok, sihir rumah tangga bukan sebab kerana orang sihir, tetapi dia menyihirkan pasangan dia sendiri. Dengan cara bagaimana? Kasih makan nasi kangkang, nasi tangas lah,
pakai minyak pengasih, pakai ayat penunduk. Jadi Ustaz, benda ni kadang-kadang dia akan makan diri dia balik. Jadi nasihat Ustaz untuk mereka yang gunakan benda-benda yang tak elok untuk sihir pasangan dia ni Ustaz. Silakan. Sekarang saya sedang dalam proses membantu bagaimana nak buat kepada orang yang macam Ustaz Herman sebutkan tadi, yang menyihir diri dia sendiri dan menyihir pasangan dia pula. Di antara menyihir diri dia sendiri, dia yang minta, dia yang buat, dia yang cari. Di antaranya ialah memakai susuk. Okey. Ini yang sedang saya selesaikan. Kemudian dia mengamalkan satu amalan yang menjadikan suami dia bodoh. Dia sendiri yang sihirkan. Makan benda yang kotor, buat benda yang kotor, jadi suami dia tunduk pada dia. Dia tak tahu dengan benda itulah sihir telah wujud dalam keluarga dia, dalam diri dia, malah dalam suami dia, yang akhirnya dia membawa kepada perpisahan, perceraian, pergaduhan di dalam rumah tangga tadi. Kalau kita mengamalkan misalnya raksa, perak, susuk tadi apa semua untuk nampak cantik, berseri, sampai satu saat nanti tuan-tuan, pasangan kita akan jemu dengan kita. Dia nampak muka kita ni macam buruk, macam dah bongkok, tua dah. Daripada satu sudut kita nampak segak, cantik, menawan. Tapi kadang-kadang tuan-tuan dia timbul satu, sekali imbas dia nampak lain. Sekali imbas bila dia tidur tu, dia kalih belah pasangan dia, dia nampak orang lain yang tidur sebelah dia. Dan pada saat tu dia mula nak menjauhkan diri. Memang pada satu masa yang lain, amalan yang kita buat tu menjadi. Suami balik awal, balik pada kerja, terus balik ke rumah, duit gaji semua bagi pada kita. Rumah mertua langsung suami tak balik. Dia balik aja rumah mak kita saja. Memang berkesan sungguh. Hari Sabtu Ahad tak pergi ke mana, ikut kita sekaki-sekaki ke dapur lah, ke mana-mana, ikut saja. Kita rasa seronok. Sampai pada satu tahap nanti tuan-tuan tengok, Allah Ta'ala sebutkan di dalam surah jin ni tuan-tuan, ada segolongan laki-laki yang minta bantuan daripada jin, yang dia rasa jin tu akan bantu dia, malah makin menyusahkan dia pada masa yang akan datang. Jadi saya minta kepada tuan-tuan, kalau ada amalan-amalan itu yang tuan-tuan duk amalkan, pergilah buang. Pergi buang. Benda tu akan menyusahkan kita balik. Betul tuan-tuan. Saya satu hari Ustaz, saya satu perempuan, isteri, dia marah-marah laki dia. Saya kata, marah siapa akak? Mana suami akak? Ini tak payah bawa dia pun tak apa. Kenapa akak? Suami saya tu gila ke apa Ustaz? Kenapa? Bagi tahu. Dia kata 2-3 minggu lepas ni, suami dia kerja shift malam, kerja kilang. Tapi pukul 11 malam balik. Tak bercakap apa, tarik tangan dia masuk tidur. Badan suami sejuk berdiri. Dia layan suami dia. Pagi besok suami dia tak ada. Pukul 9 pagi balik kerja. Abang pergi mana malam tadi? Balik sekejap hilang. Kata suami dia, masa bila aku balik, aku kerja shift malam. Rupanya dia duk layan benda lain. Allah. Tuan-tuan, dia punya marah dekat laki dia. Dia tanya suami dia, apa abang buat? Rupanya suami dia pergi ambilkan satu urut tenaga batin. Amalan ni dia kena buat, yang ni dia kena buat, yang ni dia kena buat, dia ikut amalan tu. Jadi dalam tempoh dia pergi bekerja tu tuan-tuan, ada benda lain yang datang mempergauli isteri dia. Benda ini kadang-kadang orang kata merapu punya ustaz. Tak apa kalau merapu, cakap dengan makcik ni. Ini yang kita tak tahu, orang-orang kita kata jin ke, hantu raya ke, apa benda ke. Jadi jangan kita duk amalkan benda-benda yang menyusahkan isteri kita, yang menyusahkan balik kepada pasangan kita. Akhirnya apa akan jadi? Dia kata, Ustaz saya tak nak Ustaz, saya takut saya tak cerai pada lelaki saya.
Akhirnya tujuan kita tu kononnya nak bagi seronok, nak bagi berkekalan bahagia, akhirnya bercerai. Dia kata saya tak sanggup, saya takut, saya geli, saya meluat semuanya ada. Dan kalau dia tidur dengan saya lagi Ustaz, saya duk bayang ini laki aku ke siapa? Dia tak tahu nak beza laki aku ke benda lain Ustaz. Jadi ni yang saya minta pada tuan-tuan. Janganlah buat benda-benda sesat macam itu. Ya akhirnya rumah tangga kita terbang, runtuh. Konon-kononnya nak ikat rumah tangga tu makin tak. Dan yang terakhir Ustaz, saya selalu nak cakap juga yang banyak kita jumpa Ustaz ialah peranan mak ataupun mak mertua di dalam memisahkan menantu dan anak. Kalau kita benci sekalipun pada menantu kita, janganlah sampai pada satu tahap merosakkan rumah tangga mereka. Banyak sangat kes ni tuan-tuan. Ya, mak ni dia sayang sangat ke anak dia. Anak ni lepas kahwin nak ikut isteri, langsung tak peduli pada dia. Dia kecil hati. Anak ni apa nama pula dah ada dah. Mak dah calonkan dengan orang lain. Anak tak berkenan. Ambil orang ni pula tua pula dah. Janda pula lagi mak tak berkenan. Jadi saya harap cerita-cerita macam ni cukup kita tutup buku. Itu jodoh dia Kak. Itu jodoh anak kita. Sekarang dia dah jadi menantu kita. Tambah-tambah dia dah ada melahirkan cucu kita pula. Kita benalah rumah tangga elok-elok. Akak-akak, abang-abang, jangan gunakan sihir untuk mengeratkan rumah tangga. Tak berkekalan abang. Kita gunakan keikhlasan. Minta pada Allah supaya Allah perteguhkan rumah tangga kita. Bagi elok rumah tangga kita. Amalkan amalan sunnah dalam rumah tangga. Mudah-mudahan rumah kita ni dipelihara daripada sihir dan hati busuk manusia Ustaz. Alhamdulillah. Tuan-tuan, saya rasa dah dekat 1 jam kita bersama. Jadi sebelum saya akhiri ni Ustaz, saya nak promosikan produk kerana bulan lepas tu ramai yang mesej kata mana lotion tu. Jadi tu sebab kita nak ketengahkan lotion TBQ ni Ustaz. Kerana ramai orang bila dia gunakan, dia tak percaya. Dia kata, apasal saya pakai panas nak gila, tapi pasangan saya pakai tak ada rasa apa-apa. Ustaz letak apa dalam benda ni, dia kata. Orang banyak tak percaya. Sebenarnya kita ni Ustaz, buat lotion ni 11 tahun lepas secara tak sengaja. Kan, kerana kita ramai pesakit-pesakit yang sakit badan dan sebagainya. Jadi kita masukkan daun bidara sedikit dan kita bacakan ayat-ayat ruqyah. Jadi bila kita kasihkan pesakit-pesakit yang sakit lutut ke sakit bahu, kalau ada gangguan, dia akan diefek kat tempat tu saja Ustaz. Dia punya panas tu, menangis orang ada. Rasa macam nak tersiat lah kulit. Orang betul, kata kan. Betul. Saya pun dah pakai Ustaz. Alhamdulillah. Apa Ustaz rasa waktu pakai tu? Oh, panas pijo. Orang Perak kata hangat pijo. Tapi orang lain pakai sama ke atau tak ada apa-apa? Anak pakai okey, isteri pakai okey. Ustaz dia pakai tak okey? Saya pakai hangat pijo Ustaz. Tapi sekarang Alhamdulillah lah. Tak ada lah masalah. Tiap malam saya pakai Ustaz. Alhamdulillah. Nanti saya hantar lagi. Letak di perut, letak di sendi-sendi, di lengan kaki semua. Alhamdulillah. Dia mula-mula Ustaz, dia rasa panas pedih. Tapi dah lama-lama gangguan itu makin kurang. InsyaAllah nanti anda akan nampak perubahan yang banyak lah. InsyaAllah Ustaz. Jadi untuk khas, untuk pengikut Ustaz Kazim yang mana Alhamdulillah ramai yang menyokong kami ni. Untuk pada 10 hari ini Ustaz kita buat promosi. Siapa beli 2, kita kasih minyak kasturi percuma. Wangian kasturi percuma kerana kita nak semua orang dapatkan manfaat daripada gunakan lotion TBQ ini. Jadi tuan-tuan, kerana Ustaz Kazim pun ada nak pergi ke KL, jadi kita doakan mudah-mudahan perjalanan Ustaz Kazim tu selamat dan mudah-mudahan tuan-tuan saya akan jumpa anda pada esok malam. Esok malam saya ada live Ustaz. Tajuk saya esok malam bahaya sihir Facebook. Macam mana orang boleh sihir kita melalui Facebook? Kita ni kadang-kadang asyik share tu, share ni je. Kita tak sedar orang ambil gambar daripada Facebook, sihirkan kita Ustaz. Betul. Dan juga minggu depan tuan-tuan, saja nak iklan, minggu depan ada sahabat saya, Dr. Mahyudin daripada Universiti Malaysia Pahang akan kongsikan tajuk ahli sihir ke tali gantung. Ini Ustaz, kita doakan mudah-mudahan perjuangan Dr. Mahyudin ini untuk nak bawa enigmen jenayah sihir ini boleh diketengahkan. InsyaAllah sedang diusahakan.
Kan mudah-mudahan dihentikanlah benda-benda sihir ini kerana dia cukup penganiayaan. Jadi terima kasih banyak kepada Ustaz Kazim. Terima kasih Ustaz. Terima kasih banyak. InsyaAllah. InsyaAllah kita akan bertemu lagi tuan-tuan pada bulan hadapan dengan tajuk saka. Orang yang dah amalkan sihir, dah amalkan susuk, dah amalkan benda yang bukan-bukan, bila dia nak mati punyalah susah dan mana setan tu pergi, mana jin tu pergi. Nanti tajuk yang akan datang ialah bab saka. Jadi insya-Allah kita bertemu pada kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak tuan-tuan. Assalamualaikum. Saya nak kongsikan apa yang terjadi kepada anak saya. Dia tu sakit seperti kena gangguan, meracau dan cakap yang bukan-bukan. Bila kami perasan dengan keadaannya, kami membawa anak saya ke hospital dan beliau telah dimasukkan ke hospital. Bila dimasukkan ke hospital, keadaannya makin teruklah. Orang kata tidak boleh terkawal. Beliau mengganas, terpekik, mengganggu keadaan orang pesakit-pesakit di sana. Berikan rawatan pun tak berkesan sangat. Pernah lihat, pergi ke sebuah expo dan dari situlah saya dapat tahu tentang terapi Quran perubatan cara Islam. Jadi saya minta tolong bantuan Ustaz Hirman. Ustaz datang daripada Johor, beliau datang ke Changi Hospital untuk melihat keadaan anak saya di sana. Bila di sana, dia bacakan ruqyah, memang dia terus mengganas, melawan betul, terpekik, mengganas, pukul orang, tumpuk semua lah. Jadi dengan kepakaran yang ada pada perawat-perawat di terapi Quran, mereka berjaya untuk meredakan kemarahannya. Lepas tu beliau dimandikan dengan ais. Bila dimandikan dengan ais, memang lagilah dia mengamuk. Mengamuk sampai hingga dia tumpuk arwah pak dia waktu tu suami saya di sana pasal keadaan dia yang terlalu mengganas. Saya lihat sendiri dengan mata saya dan cara macam mana mereka merawat anak saya lah. Sungguh-sungguhlah mereka membuatnya. Mereka semua guna ayat Quran. Memang baca. Memang siapa yang pergi ke TBQ tu dah tahulah. Mereka tak ada buat sembahan apa. Memang dia gunakan ayat-ayat Quran sahaja. Alhamdulillah kami pergi berulang kali beberapa minggu untuk meneruskan rawatan. Dengan usaha, dengan doa kami, semua apa yang diajar oleh Ustaz Hirman untuk apa yang nak diamalkan semua, anak saya pulih dalam beberapa bulan. Alhamdulillah. Terima kasih banyak dengan usaha, dengan izin Allah lah, dengan kesembuhan dengan berkat ayat-ayat Quran, dengan kepakaran perawat-perawat di sana memang sungguh-sungguh mereka usaha betul. Saya dapat lihat lah macam mana cara mereka membantu anak saya. Itu yang satu saja yang Ustaz pesan pada anak saya dengan keluarga saya ialah jangan tinggalkan solat. Ingat pada Allah, Allah akan bantu kita. Saya doakan semoga Ustaz dipermudahkan segala urusan, dapat merawat kepada yang betul-betul memerlukan.